kita perhatikan, dan ini semua orang setuju, di mana-mana saya pergi pun orang setuju, bahawa sebelum ini kebanyakan kita, termasuk saya sendiri, terlalu terikat dengan naratif lama. Naratif lama itu ialah naratif yang terlalu berorientasikan peperiksaan. Semua perkara dalam sistem pendidikan kita ini terlalu dinilai berdasarkan kepada peperiksaan. Sebab itu pada tahun lepas, saya mengatakan bahawa saya tidak menentang peperiksaan. Tetapi peperiksaan itu perlu diletakkan pada tempat dan masa yang betul. Bila peperiksaan itu perlu kita gunakan dan kita laksanakan. Dalam sistem pendidikan kita, daripada tahun 1 sampai tingkatan 5 yang biasa kita bincang itu, mana mungkin peperiksaan itu boleh bermula daripada tahun 1 kita dah drill pelajar itu sampai ke tingkatan 5. Saya rasa ada yang tidak betul dengan sistem kita. Ada yang tidak betul. Dan semua orang tahu itu tidak betul. Dan kita kena mulakan. Sebab itu pada tahun 2017 itu, saya dah beritahu, pengumuman pada ketika itu UPSR tidak seperti pengumuman biasa. Saya mengumumkan pelaporan pentaksiran sekolah rendah, PPSR, yang melibatkan 4 komponen itu. Sebab saya nak kembalikan pemikiran kita bahawa di sekolah rendah itu asas pendidikan itu penting. Sebab pentaksiran berasal sekolah itu ialah asas pendidikan itu, memberikan mereka kompetensi yang betul, pengetahuan yang betul, dan juga nilai-nilai adab yang betul. Tetapi kalau ini dikaburi, ditenggelami oleh orientasi peperiksaan, maknanya tidak berlaku asas pendidikan yang betul. Sebab itu kita kembalikan. Sebab itu dalam naratif baru ini yang menggantikan naratif lama orientasi peperiksaan, kita namakan orientasi naratif yang berorientasikan perkembangan ataupun pertumbuhan. Daripada orientasi peperiksaan, naratif orientasi peperiksaan kepada naratif orientasi pertumbuhan ataupun the growth oriented education ataupun growth oriented learning itu. Dan kita nak letakkan kembali. Peperiksaan itu kita letak di mana? Di ujung tingkatan 5. Okey, tingkatan 5 tak ada masalah. Sebab itu saya menghapuskan GPS, grade purata sekolah di sekolah rendah. Tidak boleh gunakan grade purata GPS di sekolah rendah untuk menilai kemenjadian murid, menilai kualiti sekolah dan juga menilai keseluruhan pendidikan di peringkat rendah. Sebab itu bukan asasnya. Di sekolah rendah ini, kita hendaklah melihat pelajar itu individually, bukan secara persaingan. Bila kita meletak dalam bentuk peperiksaan, kita akan membanding-bandingkan pelajar berdasarkan markah, bukan berdasarkan perkembangan murid. Sebab itu dalam orientasi pertumbuhan ini, kita melihat individual student. Dan inilah menjadi hasrat dan falsafah dalam pentaksiran berdasarkan sekolah itu. Orientasi pertumbuhan mesti menekankan kepada perkembangan menyeluruh. Dan untuk pengetahuan kita bersama, pentaksiran berasaskan sekolah itu, school based assessment yang kita laksanakan sejak 2011 itu, merupakan instrumen, merupakan kaedah yang kita gunakan untuk menterjemahkan falsafah pendidikan negara, holistic education. Sebab itu pada satu ketika dulu dicadangkan supaya dihapuskan PBS. Saya di antara orang yang berkata, saya tidak setuju. Sebab saya tahu dari segi pelaksanaannya ada kelemahan. Tetapi kita kena faham prinsip asas memperkenalkan PBS itu untuk menterjemahkan falsafah pendidikan negara, pendidikan holistik. Menilai emosi, jasmani, rohani dan seterusnya itu. Dan saya tidak nampak setakat ini apa instrumen yang sudah established di peringkat sekolah, yang guru-guru sudah biasa dan faham selain daripada PBS. Dan jika sekiranya PBS itu merupakan instrumen, kaedah untuk kita menilai, menterjemah falsafah pendidikan negara, perlu kita perkukuhkan. Sebab itu saya mencadangkan, kita kembalikan semula roh, semangat pentaksiran berdasarkan sekolah itu. UPSR tak ada masalah dah. Orang dah faham. Tetapi komponen penting dalam PBS itu ada 4 kita tahu. Selain daripada UPSR berdasarkan akhir itu, pentaksiran bilik darjah, PAJSK dan juga psikometrik. Yang PJSK dan psikometrik ini tak ada masalah. Yang memerlukan penekanan dan latihan yang berterusan. Dan kajian Nazir pun menunjukkan di ini
area yang perlu kita baiki ialah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini adalah pentaksiran yang mengukur perkembangan pelajar secara formatif, berterusan setiap hari. Dan ini kita kena perkukuhkan. Sebab itu, apabila kita menekankan kepada PBS yang saya laksanakan, yang kedua, kita memastikan GPS tidak digunakan sebab tidak membantu untuk mengembangkan orientasi pertumbuhan ini dan tidak membantu guru-guru untuk memberikan tumpuan kepada pembangunan pelajar. Kenapa kita mesti gunakan GPS? Kita hapuskan. So, nampaknya benda itu boleh diterima, tapi kita minta supaya guru tumpukan kepada perkembangan murid itu. Dan yang terbaru ini kita memastikan tidak ada pentaksiran, tidak ada peperiksaan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini adalah rentetan kepada orientasi pertumbuhan yang kita nak, bahawa menumpukan kepada perkembangan menyeluruh pelajar itu. So itu yang kita kena ambil perhatian dalam konteks ini. Dan bila kita kata tidak ada peperiksaan tahun 1, tahun 2, tahun 3, orang awam, publik, termasuk guru-guru bertanya, apa alternatifnya? Kan? Sebenarnya, bila kita mengumumkan itu, kita dah buat persiapan. Sebab itu bila kita kata tidak ada peperiksaan itu, kita minta supaya warga guru yang terlibat dalam PBS di peringkat sekolah rendah dan seterusnya nanti memberikan tumpuan kepada pentaksiran bilik darjah. Sebab pentaksiran bilik darjah itulah sebenarnya yang perlu menggantikan amalan orientasi peperiksaan yang kita amalkan.